Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada hari ini saya ada sedikit perkongsian berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, seperti mana yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, ataupun dalam ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Jadi bila kita lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Penyayang, tak dapat tidak ianya apabila kita melakukan sesuatu perkara yang menyalahi syariat terutamanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu akan mengampunkan hamba-hambanya yang mana telah melakukan kesalahan ini tadi. Ini berdasarkan kepada kepada satu ayat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri, janganlah kamu ini putus asa dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dalam ayat yang seterusnya Allah kata, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesemua kamu. Dan kemudiannya Allah kata apa lagi? Innahu huwal ghafurur rahim. Allah kata sesungguhnya Dia ini adalah Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok ayat Quran ini, ianya sangat memberikan kita satu makna yang cukup tinggi, bahawasanya apabila kita ini diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Dia, yang mana memang banyak melakukan kesalahan, memang banyak melakukan kesilapan, memang banyak melakukan maksiat, memang banyak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya di dalam syariat, bahkan bukan dalam syariat pun, dalam adat kita sekalipun, kita ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya satunya jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ini bermohon keampunan kepada Dia. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita ini melakukan dosa yang besar sekalipun, kita boleh memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada cara dia sebenarnya. Baik, kemudiannya kalau kita tengok balik dalam satu hadis yang mana hadis ini berkisahkan berkaitan dengan tiga perkara sebenarnya. Pertamanya sekali berkaitan dengan doa, yang keduanya berkaitan dengan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiganya berkaitan dengan tauhid. Saya cuba nak quotekan daripada Anas bin Malik, yang ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Sunan Tirmizi lah, yang mana telah disahkan oleh Syekh Al-Albani, walaupun kita katakan ianya hadis yang panjang tetapi sangat bermakna. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, seperti mana Anas mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan bahawasanya Allah telah berfirman, wahai anak-anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka la ubali. Wahai anak-anak Adam, siapa? Kita lah kan. Wahai anak-anak Adam, walaupun kamu ini dikatakan ada dosa, ada dosa sebanyak ataupun seluas langit sekalipun, kemudiannya kata Allah Subhanahu Wa Taala,
Summa astaghfartani, kemudiannya kamu memohon keampunan daripada aku. Kemudian kamu memohon keampunan daripada aku, dan aku akan ghafartu laka, aku akan memberikan keampunan kepada kamu. Dan kemudiannya last sekali dia kata apa? La ubali, aku tak peduli pun kamu tu dosa besar mana sekalipun, aku akan ampunkan dosa kamu sekiranya kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tapi dia ada something yang kita kena faham. Kita ni manusia tak dapat tidak pasti akan dah kita buat dosa, kemudian kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah minta ampun, buat lagi. Dah minta ampun, buat lagi. Sebenarnya dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, ada seorang ni dia melakukan kesalahan, dan kemudiannya dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku melakukan dosa, ampunkan aku, dia kata. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Allah kata apa? Hamba aku ni dia tahu ada Tuhan yang akan ampunkan dia, ampunkan segala kesalahan dia, ampunkan segala dosa-dosa dia. Dan kemudiannya lama orang ni dia tak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya tiba-tiba dia datang, dia kata, ya Allah, aku buat dosa lagi ni, ampunkan aku. Allah kata apa? Benda yang sama juga. Allah kata dia tahu yang mana ada Tuhan yang mana akan mengampunkan dosa dia. Kemudiannya kali yang ketiga, perkara yang sama. Dah lama dia tak, tiba-tiba dia cakap, ya Allah, aku ni buat dosa, ampunkanlah aku. Allah kata apa lagi? Dia tahu yang dia ni ada Tuhan yang akan mengampunkan segala dosa-dosa dia. Jadi last sekali ayat dia kata apa? Allah kata dia ni, kira manusia ni, ataupun kita kata orang ini, dia sebenarnya bertindak atas kehendak dia sendiri. Jadi kita ni, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pasti akan melakukan dosa. Sikit-sikit melakukan dosa, sikit-sikit melakukan dosa, sikit-sikit melakukan dosa. Sebab apa? Sebab itulah kita punya fitrah. Memang kita akan melakukan kesilapan, memang kita akan melakukan kita panggil apa? Dosa dan juga maksiat. Tapi dalam hadis ini menyatakan bahawasanya, kita tengok balik, manusia yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang tahu bahawasanya Allah akan mengampunkan dosa dia, dia akan sedar diri dia akan mohon keampunan. Macam tu juga dengan kita. Kalau kata kita ini melakukan kesalahan, terus minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita buat kesalahan, minta ampun. Hari ini kita buat kesalahan, minta ampun. Permohonan keampunan itu cukup mudah. Macam mana? Macam yang kita bacakan tadi. Ya Allah, aku buat salah hari ini, ampunkan dosa aku. Yang ini sebenarnya dah menunjukkan kita ini ada kesedaran kendiri dalam diri kita untuk nak berubah menjadi seseorang yang baik. Antara tip yang kita boleh kongsikan lah, kita katakan antara tip yang saya boleh kongsikan dengan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita nak mengekalkan diri kita ini supaya tidak melakukan kesalahan. Tapi sebab kita bila melakukan kesalahan, kita minta ampun. Jadi dekat situ tu, macam mana cara dia? Pertamanya sekali, cuba amalkan sifat ihsan. Apa tu sifat ihsan? Bila kita nak melakukan sesuatu itu dalam kehidupan seharian kita, kita nak mandi ke, kita nak tengok cermin ke, kita nak bawa kereta ke, kita kena pastikan bahawasanya segala perbuatan itu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nampak kita buat. Kita cuba buat macam tu dulu. Itu pertama. Ini kita panggil sifat ihsan. Ini teori ihsan ni ada dalam hadis Nabi SAW. Itu begitu juga kalau katakan dalam ibadah, macam tu juga. Dalam doa, macam tu juga. Kita seolah-olah memohon, depan kita tu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada sifat ihsan ni tadi akan datangnya satu lagi sifat yang kita panggil taqwa. Apa maksud taqwa? Kita akan terasa untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Daripada taqwa ini pula kita akan meningkatkan keimanan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan insya-Allah kita akan terus berada di jalan mukmin itu, kerana orang yang menjadi orang yang mukmin ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan berjaya dengan syarat, dia ada syarat-syarat dia lah. Insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan berkongsi lagi.
Saya rasa itu saja kot perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.